Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zainna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan baca balik daripada kitab Adab Pendekatan Diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karangan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fasal ke-8, muka surat 21. Hindarilah diri dari setiap ahli suluk. Hindarilah diri setiap ahli suluk dari meninggalkan ibadah Jumaat dan berjemaah. Perbuatan ini hanyalah perilaku orang-orang yang menganggur dan kurang pandai. Peliharalah juga amalan-amalan sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu sembahyang sunat sebelum dan selepas, melazimkan diri dengan salat witir dan duha. Mestikanlah menghidupkan waktu antara maghrib dan isyak. Imarahkan juga waktu selepas subuh sehingga terbit matahari, waktu selepas asar hingga maghrib. Peliharalah kedua-dua waktu yang amat suci ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan padanya dengan bermacam bentuk kurniaan kepada hamba yang mengimarahkan dan memperbanyakkan ibadah. Menghidupkan waktu subuh merupakan waktu yang boleh menarik segala himpunan rezeki jasmani. Selepas asar pula mampu menghimpunkan anugerah kerohanian. Demikianlah apa yang telah dilakukan secara mujarrab oleh orang-orang yang arif. Di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innal ladzi yaq'udu fi musallahu yadhkurullaha ba'da salati subhi asra'u fi tahsilir rizqi minal ladzi yadribu fil afaq. Artinya, sesungguhnya orang yang duduk di tempat sembahyangnya mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas subuh akan mempercepatkan mendapatkan rezeki berbanding orang yang munafik, orang yang bermusafir di segenap ufuk. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mengurniakan kejujuran, mengurniakan pada orang-orang yang ingin didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat jujur dan benar, dan diberikan kesungguhan untuk terus menerus dan tetap atas jalan adab untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Dan antara cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dikatakan oleh orang-orang yang arif, orang-orang yang benar, jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah jalan menuju kepada Allah adalah dua, iaitu satu, kita meletakkan kaki kita ini di atas tengkuk kita, dan satu lagi langkah itu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan untuk meletakkan kaki di atas tengkuk kita adalah untuk menekan hawa nafsu itu agar supaya ia berada di tempatnya, iaitu seorang hamba, iaitu kita bermujahadah agar supaya tidak diberikan segala apa yang dikehendaki oleh nafsu, akan tetapi kita mendahulukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekuatan untuk mendidik daripada hawa nafsu ini, seperti yang kita bahaskan pada pengajian yang lalu dalam perkataan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu kita memohon daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala
ataupun kita mengumumkan bahawa kita ingin beribadah, ingin mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin meninggal daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita mula untuk melakukan ataupun berazam untuk melakukan perintah Allah, kita akan mendapati bahawa kita ini tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kudrah untuk melakukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hatta bermujahadah melawan hawa nafsu ini memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada permulaannya hawa nafsu ini tidak ingin dididik. Hawa nafsu ini dia buas, dia ingin melakukan apa yang dikehendaki, tidak ingin dididik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila kita berterusan bermujahadah, mendidik sikit demi sedikit, maka nafsu itu akan menjadi baik dan sebagainya. Dan pada fasal ini Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan kita kepada beberapa perkara, iaitu bagaimana seorang murid itu dapat muwazabah, berterusan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunat. Selepas dibahaskan daripada perkara-perkara yang fardu, iaitu perkara yang paling penting itu salat 5 waktu, dilakukan di awal waktu, dilakukan dengan berjemaah untuk kaum lelaki. Kemudian kita perlu untuk memperbanyakkan diri dengan ataupun kita menjaga daripada untuk kaum lelaki solat Jumaat dan solat berjemaah, dan juga menjaga daripada solat rawatib, iaitu solat-solat sunat yang mengiringi solat fardu, yang mana solat rawatib mengiringi solat fardu dan solat duha dan witir. Ini merupakan asas, ini merupakan iaitu tulang belakang kepada mereka-mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka-mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menjaga daripada perkara-perkara yang asas ini, maka tidak dipanggil mereka itu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengambil remeh perkara solat Jumaat, mereka mengambil remeh tentang solat berjemaah, mereka tidak menjaga daripada solat sunat rawatib, witir dan duha. La ilaha illallah. Kemudian berkenaan dengan solat Jumaat, ianya merupakan hari raya orang Islam. Setiap minggu satu hari ada hari raya buat orang Islam. Bahkan disebutkan bahawa ianya lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ianya merupakan hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan sesuatu saat yang mana diterima doa jikalau seorang hamba itu berdoa pada waktu tersebut. La ilaha illallah. Naam, wa akhfa Allah taala hadhihi sa'ah, dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktu ini sehingga para ulama berbeza pendapat bilakah waktu yang disebutkan tentang sa'atul ijabah, waktu yang diterima doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahawa ianya di awal pagi hari Jumaat. Maksudnya terbit matahari pada Jumaat itu merupakan waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ianya di antara azan dan di antara selepas azan sehingga naiknya khatib di atas mimbar. Ada yang mengatakan di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan apabila turunnya khatib, ataupun ada yang mengatakan bahawa waktu iqamah sehingga turunnya khatib daripada mimbar. Ada yang mengatakan waktu sa'atul ijabah ini adalah apabila kita sedang merapatkan saf ataupun meluruskan saf untuk solat Jumaat. Ada yang mengatakan selepas solat Jumaat. Ada yang mengatakan seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha wa ardah, ianya merupakan waktu yang terakhir daripada hari Jumaat, sama ada 1 jam sebelum maghrib ataupun waktu di antara asar hingga ke maghrib, yang mana dipanggil sebagai waktu Al-Fatimi. Maka disembunyikan waktu ini seperti mana disembunyikan bilakah malam Lailatul Qadar, agar supaya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam sentiasa
berada dalam keadaan berjaga-jaga, sentiasa berada dalam keadaan mencari-cari bilakah waktu yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila dia sentiasa berada dalam keadaan berjaga-jaga, mengawasi bilakah waktu ijabah itu, maka dia sentiasa berada dalam amalan soleh. Sebab dia tak tahu bila, maka dia akan setiap malam dia akan berusaha. Tak tahu malam bila Lailatul Qadar, maka dihidupkan, khususnya 10 malam terakhir. Tak tahu bila hari Jumaat waktu ijabah, maka dia akan penuhkan hari Jumaat itu dengan berdoa dan sebagainya. Dan kita sentiasa mengawasi waktu itu seakan-akan kita mengharapkan daripada pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan sentiasa berharap kepada anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu menyebabkan dia berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keadaan berbaik sangka dengan Allah, sentiasa mengharapkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi sebab seorang hamba itu sentiasa meningkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan dalam pepatah Arab, dikata apa, wahal hujibal qulubu wa akharaha illa inshighaluha bitawajjuhi ila ghairihi. Apakah yang menghijabkan hati seseorang itu dan melambatkan ia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kesibukannya dengan perkara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang menghijabkan kita, menghalang kita daripada sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, adalah kerana hati ini sentiasa mengawasi, mengharap perkara-perkara lain selain Allah. Akan tetapi kalau kita tawajuh, kita memfokuskan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mengharapkan waktu ijabah, sentiasa mengharapkan waktu dikurniakan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka akan cepat untuk sampai, akan cepat untuk diangkat hijab di antara hamba itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kamu berada di dalam salat selagi mana kamu menunggu daripada salat. Jadi keadaan kita menunggu pemberian daripada Allah, menunggu pemberian dan anugerah daripada Allah, seakan-akan kita sentiasa berada di dalam anugerahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang antara perkara yang perlu diberi perhatian pada hari Jumaat adalah adab-adab pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana mengagungkan daripada hari Jumaat. Maka adab-adab hari Jumaat itu antaranya adalah mandi. Tidak patut untuk orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pergi untuk salat Jumaat tanpa mandi, ataupun tiba hari Jumaat tapi dia tidak mengambil indah tentang mandi sunat Jumaat. Idza annahu sunnah wa yubda waqtul ghusl, dan ianya merupakan satu sunnah yang digalakkan. Dan waktu mandi sunat Jumaat ini bermula daripada terbitnya fajar. Daripada terbitnya fajar itu dah boleh mandi untuk solat Jumaat. Akan tetapi waktu yang paling afdal adalah untuk kita mandi sebelum kita keluar untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Itu untuk la ilaha illallah wa tatayyub, dan juga untuk menggunakan daripada wangi-wangian. Bahkan kalau kita ada wangian yang paling best, paling wangi, maka digunakan wangian yang paling wangi itu pada hari Jumaat. Dan menggunakan pakaian yang putih, pakaian yang paling cantik. Kita ada pakaian putih yang paling cantik, maka itu dipakaikan untuk hari Jumaat. Adapun untuk hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka dipakai pakaian yang berwarna. Tapi untuk hari Jumaat, kalau boleh semuanya putih. Kupiah putih, serban putih, ridak putih. Walhasil kalau contohnya kalau yang pakai cincin, ada cincin yang color putih, digunakan cincin color putih. Kalau ada tongkat color putih, digunakan tongkat color putih. Kalau ada tasbih color putih, digunakan tasbih color putih. Wahakadha. Kalau ada selipar color putih, digunakan color putih. Nak menunjukkan syiar, nak menunjukkan hari Jumaat itu hari yang mana disunnahkan untuk memakai daripada perhiasan-perhiasan dan pakaian color putih. Walubsul imamah. Dan kalau boleh, khususnya mereka-mereka yang sudah berkahwin, ahsan kalau diorang pergi solat Jumaat dalam memakai imamah.
Ataupun kalau paling kurang kita bezakan hari-hari lain dengan hari-hari Jumaat. Hari-hari lain mungkin kita sembahyang tak pakai kupiah dan sebagainya, tapi hari Jumaat itu kita make sure, walaupun mungkin kita kena kerja, tapi kita adakan set penukaran baju tu bila nak solat Jumaat. Paling kurang ada kupiah dan sebagainya, ataupun kain dan sebagainya. Lianna hadha min sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ini merupakan sunnah yang digalakkan, yang ditunjuk ajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara sunnah hari Jumaat adalah untuk hadir awal kepada untuk hadir awal menghadiri solat Jumaat. La ilaha illallah, ini pun merupakan sunnah yang kurang diambil perhatian. Mungkin orang-orang tua sahaja yang lakukan, yang anak muda jarang mengamalkan daripada hadis ataupun mengamalkan daripada sunnah datang awal untuk hari Jumaat. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man yaghtasala yawmal jum'ah ghaslul janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mandi sunat Jumaat, seperti mana dia mandi wajib, kemudian dia pergi menghadiri solat Jumaat itu di awal waktu, maka seakan-akan dia telah mengorbankan seekor unta. Dan kalau dia pergi pada waktu yang kedua, seakan-akan dia telah mengorbankan lembu. Kalau dia pergi pada waktu yang ketiga, seakan-akan dia telah mengorbankan daripada kambing. Kalau dia pergi ke saat yang keempat, seakan-akan dia telah korbankan seekor ayam. Dan kalau dia pergi waktu yang kelima, maka seakan-akan dia telah mengorbankan ataupun menghadiahkan akan sebiji telur. Fa idza kharaja al-imam kharaja al-malaikatu yastami'una dzikr. Apabila imam keluar untuk iaitu naik mimbar untuk menyampaikan khutbah, maka malaikat pun akan berhenti memberikan pemberian-pemberian ataupun hadiah-hadiah tersebut, dan mereka akan berkumpul untuk mendengar daripada khutbah yang disampaikan oleh imam. La ilaha illallah. Jadi kalau waktu di antara lepas subuh sehingga solat Jumaat itu katalah ada 5 jam contohnya, maka kalau kita pergi awal pagi tu, maka seakan-akan kita beri hadiah ataupun kita korbankan seekor unta. Kalau kita pergi antara 7 ke 8, mungkin seakan-akan kita korbankan seekor lembu. Kalau pergi 8 ke 9, wahakadha. Makin awal kita pergi solat Jumaat, makin kita mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wat-tabkir ila al-jum'ah min as-sunan al-mahjurah fi zamanina. Dan datang awal seperti kita sebutkan tadi untuk salat Jumaat ini merupakan sunnah yang ditinggalkan. Wa inna laha silatun kabirah fi irtiqa. Dan hadir awal untuk salat Jumaat ini mempunyai kesan yang dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin, wa fi riwayah 70 syahid, wa fi riwayah 100 syahid. Iaitu kita berada dalam zaman yang mana banyak daripada sunnah Rasulullah SAW ini tidak hidup. Maksudnya apa? Dilalaikan, tidak diambil kisah oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita mengagungkan lebih daripada perkara-perkara dunia selain daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak daripada sunnah Rasulullah itu dimatikan ataupun tidak dihidupkan kerana kurang perhatian kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mampu untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan pada waktu ini, maka kita akan dapat pahala yang besar, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, inda fasadi ummati, di waktu kerosakan umat, falahu ajru syahid, maka dia akan mendapat pahala seorang syahid. Dan pahala seorang syahid ini, sebelum darah dia tumpah ke tanah, segala dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala seorang syahid apa? Dia dapat memberi syafaah kepada 70 ahli keluarga dia yang diwajibkan masuk neraka. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dalam riwayat lain dapat pahala 70 mati syahid. Dalam riwayat lain mendapatkan 100 pahala mati syahid. As-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, diorang kalau nak dapat pahala syahid kena korbankan nyawa.
tapi kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di akhir zaman ini, di waktu kerosakan umat, kerosakan akhlak, kejatuhan moral dan sebagainya. Kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan, maka kita akan mendapat pahala syahid itu dengan mudah, tanpa perlu mengorbankan daripada nyawa kita, hanya perlu mengorbankan daripada nafsu kita, iaitu perlu untuk melakukan perkara yang tidak disukai oleh nafsu ini, sehingga kita mendapat daripada pahala tersebut. Naam. Dan datang awal untuk solat Jumaat ini, minimalnya paling kurang untuk kita dapat pahala untuk dianggap sebagai datang awal adalah an tasil ila al-masjid qabla an yas'ad al-khatib ila al-mimbar. Maksudnya paling kurang kita sampai ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Jangan sampai kita sampai khatib dah nak habis khutbah kedua. Itu dah lambat sangat. Maksudnya kalau boleh kita cuba untuk sampai ke masjid sebelum khatib naik ke mimbar. Wa afdal ma yakun ba'da al-isyraq. Tapi yang paling afdal sekali, yang paling awal, seperti yang kita sebutkan, waktu yang pertama tadi adalah waktu selepas isyraq je, kita dah siap mandi, kita dah datang masjid untuk salat Jumaat. Subhanallah, tak tahu berapa banyak amalan yang boleh kita lakukan kalau kita sampai masjid itu lepas isyraq. Lepas isyraq ataupun duha, kita dah sampai masjid, kita boleh baca surah Kahfi, kita boleh baca surah Dukhan, kita boleh berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita boleh mengamalkan daripada solat tasbih dan sebagainya. Macam-macam amal ibadah boleh kita lakukan kalau kita sampai awal. Dan kalau kita buat checklist, ahsan. Okey, kalau kita sampai awal, apa nak buat? Okey, selawat yang ni, ada ustaz cakap kalau baca selawat ni bagus 100 kali, 116 kali. Baca assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh 116 kali. Ataupun kita baca selawat-selawat yang ataupun selawat nariyah dan sebagainya. Kalau kita sampai awal, banyak benda yang boleh dilakukan. Kalau kita sampai awal. Al-kathir law aradta an turawid nafsahu lakin la ba'sa abadan bi an tahris ala an tasil ila na'am. Jadi daripada minggu ni kita pasang niat, kita make sure anak-anak kita ataupun suami kita ingatkan mereka agar supaya jangan sampai solat Jumaat itu setelah khatib naik ke mimbar. Make sure sebelum khatib naik ke mimbar. Na'am. Dan jangan lupa untuk kita niat iktikaf dekat masjid. Sebab apa? Sebab hari Jumaat kita lama dekat masjid. Kalau kita tak niat iktikaf, kita rugi. Dengan niat iktikaf, kita akan dapat pahala iktikaf walaupun kita tak melakukan ibadah. Tapi kalau kita tak niat iktikaf, kita beribadah, dapat pahala ibadah tu je, tapi tak dapat pahala iktikaf. La ilaha illallah. Dan antara perkara yang sangat penting untuk kita lakukan pada hari Jumaat adalah suratul Kahfi. Jangan sampai kita tertinggal membaca daripada suratul Kahfi pada hari Jumaat. Yang lebih afdal daripada itu adalah untuk membaca Kahfi di malam Jumaat dan selepas subuh hari Jumaat, dan juga di tengah hari. Nabi SAW telah berjanji, telah bersabda dengan mengatakan, barang siapa yang berterusan iaitu muwadhabah, istiqamah membaca surah Kahfi pada malam Jumaat dan hari Jumaat, bi an yahmiyahu Allah azza wajal min fitnatid dajjal, maka dia akan dipelihara daripada fitnah ad-dajjal. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang membaca surah Kahfi akan diberikan cahaya daripada kakinya itu sampai ke Kaabah. Dalam riwayat lain daripada cahaya daripada kakinya sehingga ke langit. Naam. Maka fitnah-fitnah Dajjal ini Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan kita daripada fitnah Dajjal, dan fitnah Dajjal itu bermula sebelum keluarnya Dajjal. Sebelum keluar Dajjal dah ada fitnah-fitnahnya. Maksudnya apa? Maksudnya cara-cara Dajjal itu menyesatkan umat manusia, merosakkan umat manusia, itu sudah berlaku sebelum keluarnya Dajjal. Maksudnya Dajjal ni dia dah plan awal. Sebelum dia keluar, dia dah setkan perkara-perkara yang menyebabkan orang akan ikut dia selepas bila dia keluar. Jadi macam
Maksudnya dia dah buat persiapan lah, dia dah buat plan sebelum orang-orang yang mengikut daripada plan dia sebelum dia keluar, waliyazubillah, takut-takut akan terikut daripada dia apabila dia keluar manhaj. Naam. Dan apakah kaedah Dajjal untuk menyesatkan manusia ataupun menyebabkan manusia itu ikut kepada dia? Antaranya adalah itharud dunya alal akhirah, mendahulukan perkara-perkara dunia itu berbanding perkara-perkara akhirah, menanamkan rasa kenikmatan terhadap perkara-perkara dunia melebihi daripada kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkara-perkara akhirah. Dan memainkan manusia juga tentang perkara makan, memainkan manusia itu dengan perkara-perkara makan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti apabila Dajjal keluar, maka makanan itu semuanya berada di bawah kontrolnya Dajjal. Maka orang yang tak biasakan dirinya untuk berpuasa dan sebagainya, makan ikut keperluan, mengikutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, ditakuti ataupun senang terikut dengan trend, ataupun makanan ni viral dia nak try, makanan tu viral dia nak try. Ditakuti nanti bila time Dajjal keluar, dia tak mampu untuk nak menahan diri je. Kalau nak makanan, kena ikut Dajjal, waliyazbillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Manusia akan berada dalam keadaan yang sangat lapar sehingga dikatakan bahawa mereka sanggup melakukan apa sahaja di waktu Dajjal itu hanya untuk mendapatkan sesuap makanan, waliyazbillah tabaraka wa ta'ala. Naam. Antara juga fitnah Dajjal adalah agar supaya manusia itu ataupun khususnya golongan wanita berfikiran bahawa mereka itu perlu mendapatkan kebebasan. Ini merupakan juga fitnah Dajjal, freedom. Perempuan perlu mendapatkan kebebasan mengikut akal fikiran mereka, bukan ikut apa yang dikatakan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua merupakan mukaddimah daripada kerajaan Dajjal yang akan datang di akhir zaman nanti, waliyazbillah tabaraka wa ta'ala. Jadi untuk menyelamatkan diri ataupun menjadi satu perlindungan daripada fitnah Dajjal ini sebelum kedatangan Dajjal adalah dengan kita istiqamah membaca surah Kahfi. Dan bukan hanya sekadar membaca, kalau boleh kita cuba untuk membaca daripada surah Kahfi ini dengan memahami daripada isi kandungannya. Kalau boleh kita hadir ataupun dengar daripada kelas-kelas ataupun syarahan agama ataupun tafsir-tafsir, kelas-kelas tafsir yang membahaskan tentang isi kandungan surah Kahfi, kerana ianya akan menghadirkan hati kita lebih apabila kita membaca daripada surah Kahfi setiap hari Jumaat. Dan surah Kahfi ni kalau kita baca hatta dengan tajwid pun, paling kalau kita boleh baca laju dengan bertajwid, takkan ambil masa lebih daripada setengah jam. Sebenarnya kalau yang dah hafal tu mungkin 15 minit, setengah juzuk boleh dibaca dalam 15 minit. Tapi mungkin kalau kita tak hafal, mungkin baca dengan tajwid dan sebagainya, maksimum yakni paling cepat mungkin kita boleh baca setengah jam atau 45 minit. Kalau kita dah biasakan diri untuk baca surah Kahfi itu setiap minggu, insya-Allah ianya akan menjadi mudah dan akan sampai kepada satu tahap yang mana kita takkan boleh untuk nak tinggalkan daripada surah Kahfi tersebut. Naam. Dan kalau kita boleh niatkan, kita boleh plan untuk kita baca surah Kahfi itu sebelum khatib naik ke mimbar, itu ahsan. Maksudnya kita dah plan, hari Jumaat kita akan pergi kurang lebih setengah jam atau 45 minit sebelum khatib naik ke mimbar ataupun sebelum azan, agar supaya kita mampu untuk membaca daripada surah Kahfi sebelum khatib naik ke mimbar. Perkara yang penting juga pada hari Jumaat adalah untuk kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ianya menjadi asbab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati, aktsiru salata alayya yaumal jum'ah." Perbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Kerana apa? Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala
akan berselawat, akan mendatangkan rahmat, menurunkan rahmat kepadanya sebanyak 10 rahmat. Naam. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna salatakum tu'radu alayya, kerana salat kamu itu dipersembahkan kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita untuk memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Jumaat pastikan kita ada tasbih bersama kita. Jangan kita tinggalkan tasbih mana-mana kita berada. Hatta kalau kita di tempat kerja ataupun on the way nak pergi kerja, ada tasbih. Mungkin hari-hari lain kita pegang handphone, tapi hari Jumaat kita letak handphone ke tepi, kita pasang niat hari Jumaat itu hari untuk ibadah. Hari-hari lain kita gunakan, mungkin boleh guna untuk keinginan kita, akan tetapi kita jadikan hari Jumaat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setengah orang bertanya, apakah yang lebih afdal untuk dilakukan hari Jumaat? Adakah untuk membanyakkan bacaan Al-Quran ataupun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawapannya adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat ini lebih afdal daripada membaca Al-Quran, melainkan Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk baca pada hari Jumaat. Kerana apa? Kerana Nabi SAW yang perintahkan kita untuk memperbanyakkan daripada selawat ke atas baginda SAW pada hari Jumaat. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga kalau orang tanya, apa yang lebih afdal? Adakah lebih afdal untuk baca Quran lepas sembahyang ataupun baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali? Maka jawapannya, yang lebih afdal adalah subhanallah 33 kali, sebab itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah kita selesai daripada bacaan ataupun membaca tasbih yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka boleh kita untuk membaca daripada Al-Quran. Dan antara perkara yang perlu untuk kita hadirkan adalah hati kita pada hari Jumaat. Tastash'in hudur qalbak ma Allah athna khutbah. Kita hadirkan hati kita sewaktu khatib sedang memberi khutbah, seperti mana kita latihkan diri kita ni untuk hadir sewaktu berwuduk, hadir hati kita sewaktu salat. Maka sewaktu khatib sedang berkhutbah pun kita hadirkan hati kita, memberi penuh perhatian kepada Al-Quran yang sedang dibacakan, memberi penuh perhatian kepada hadis Nabi SAW yang dibacakan, dan apa yang disampaikan oleh khatib. Jangan kita sibuk dengan manusia, apatah lagi nak tak perlu untuk kita bersalam-salaman, tak perlu untuk nak kita bercakap dan sebagainya kepada manusia. Dan kalau boleh, kalau kita datang lambat, jangan sampai kita melangkah, iaitu nak ke saf depan tu terpaksa langkah di atas bahu-bahu orang. Kalau ada ruang, kita ke depan. Kalau tak ada ruang, kita duduk di belakang. Kalau hari-hari biasa Rasulullah SAW mendoakan kepada orang-orang yang berada pada saf pertama, apatah lagi pada hari Jumaat. Nabi SAW doa moga-moga Allah merahmati orang yang berada di saf pertama 3 kali, itu pada hari biasa. Hari biasa pun sepatutnya kita berebut daripada peluang tersebut untuk berada di saf pertama, apatah lagi pada hari Jumaat lebih aula untuk kita hadir awal dan untuk mendapatkan rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat mereka-mereka yang berada di saf pertama. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, law ya'lamun nas ma fin nida' was-saffil awwal thumma lam tajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kalau orang mengetahui apa yang ada pada saf pertama dan kemudian mereka tak dapat nak duduk saf pertama itu kecuali dengan mengundi, maka mereka akan mengundi untuk mendapatkan daripada saf pertama. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari Jumaat khususnya, kita cuba pasang niat untuk hadir awal dan berada di saf pertama. Barang siapa yang tertinggal daripada solat Jumaat
3 kali berturut-turut, maka hatinya itu akan menjadi hitam ataupun menjadi gelap. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Nah, siapa yang tertinggal 1 kali Jumaat, 1/3 daripada hatinya menjadi hitam. Siapa yang tinggal 2 kali Jumaat berturut-turut, maka 2/3 daripada hatinya menjadi hitam. Dan orang yang meninggalkan Jumaat 3 kali berturut-turut, waliyadzubillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan letak chop, yakni dicopkan hatinya itu sehingga menjadi hitam, waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Kita sebutkan pada pengajian yang lalu, orang yang tidak mengambil berat, iaitu orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dia tidak mengambil berat. Solat sendirian dengan solat berjemaah bagi dia tak ada perbezaan. Satu pahala solat sendirian dengan 25 atau 27 darjat perbezaan antara orang yang solat biasa sendiri dan solat berjemaah, maka dia itu bukanlah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Yakni bukti keinginan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat kecil ataupun sangat tipis. Itu untuk solat-solat biasa, apatah lagi untuk solat Jumaat. Kemudian antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah solat sunat rawatib. Nahris ma'adzalika ala rawatib. Solat rawatib ini solat sunat yang terkait dengan solat fardu, yang mana disebutkan bahawa Nabi SAW, rawatib yang muakkad itu tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sama ada dalam safar ataupun dalam hadar. Semayang sunat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah SAW berkenaan dengan solat sunat ini adalah raka'ata al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Yang mana 2 rakaat sebelum subuh ini tak akan mengambil masa lebih daripada 5 minit pun. Akan tetapi barang siapa yang melakukan amalan ini, dia akan dalam keadaan dia merasakan bahawa ini merupakan amalan yang mendatangkan kebaikan lebih daripada dunia dan seisi-isinya, maka dia akan merasakan kekayaan, diberikan kekayaan di dalam hatinya, sehingga tidak ada perkara yang lebih penting untuk dia jaga daripada solat-solat sunat yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin kita sanggup buat apa-apa kerana dunia. Kalau ada pekerjaan yang mendatangkan gaji yang lebih, maka kita akan berusaha untuk tidak tinggal. Ini janji daripada Rasulullah, barang siapa yang menunaikan solat 2 rakaat sebelum solat subuh, maka ianya lebih bermanfaat daripada dunia dan seisi-isinya. Apa-apa pun terjadi, kita cuba untuk jaga daripada 2 rakaat solat subuh ini. Dan solat sunat sebelum subuh ini lebih afdal daripada solat-solat rawatib yang selain daripadanya. Dan kalau kita mampu untuk memperbanyakkan, ataupun kalau kita mampu, kalau ada waktu di antara selepas kita solat sunat qabliyah subuh ini dengan fardu subuh, maka kalau boleh dianjurkan untuk kita membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Yang mana riwayatnya, fadilat tentang riwayatnya itu banyak. Kemudian bacalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli, yang mana doa ini juga terdapat di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Maka 2 perkara ini kalau kita mampu lakukan selepas solat sunat qabliyah subuh, subhanallah bihamdi subhanallahil azim 100 kali, dan juga doa Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi ini, maka cuba jangan kita tinggalkan. Dan kemudian jangan juga tinggal zikir-zikir yang kita sebutkan, zikir sebelum salat, 10 kali subhanallah, 10 kali la ilaha illallah, 10 kali alhamdulillah, 10 kali Allahu akbar, dan 10 kali astaghfirullah.
Itu solat sunat qabliyah subuh. Kemudian qabla zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, yang mana ini muakkad, dan kemudian kalau kita tambahkan lagi 2 menjadikan dia 4, maka itu merupakan rawatib sebelum zuhur. 2 itu muakkad, 2 lagi ghair muakkad. Begitu juga selepas solat zuhur, 2 rakaat muakkad, dan kalau ditambahkan menjadi 4, keempat-empat itu adalah rawatib, akan tetapi 2 muakkad dan 2 lagi bukan muakkad. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla qabla dhuhr arba'an wa ba'daha arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur, qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuh badannya daripada api neraka. Amalan yang tidak berapa panjang, mungkin akan ambil masa 5 minit atau 10 minit sebelum zuhur, 10 minit selepas solat zuhur, akan tetapi kita mendapat jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diharamkan tubuh badan kita ini daripada api neraka. Kemudian lepas maghrib 2 rakaat, dan selepas isyak 2 rakaat, yang mana kesemuanya akan menjadikan 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. 10 rakaat ini daripada rawatib yang muakkad, yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada beliau hadar, yakni tidak musafir, ataupun dalam keadaan musafir. Dan kalau seseorang itu menjaga daripada solat sunat rawatib yang muakkad ini, dia akan merasakan seakan-akan ada benteng daripada solat fardu dia, iaitu perkara-perkara yang membentengi daripada solat fardu dia. Kalau tak ada benteng, mudah solat fardu itu untuk mengalami kerosakan. Akan tetapi bila ada benteng, kalau ada kekurangan dalam solat fardu, maka akan disempurnakan oleh solat sunat yang dilakukan tersebut. Barang siapa yang rasa malas untuk melakukan solat fardu, maka dia boleh cuba untuk mengubati kemalasan dalam solat fardu itu dengan memperbanyakkan daripada solat sunat, iaitu mengubati solat fardu itu dengan melakukan solat rawatib dan sebagainya. La ilaha illallah. Maka kalau kita bermuadhabah, kita berterusan melakukan solat sunat rawatib ini, insya-Allah lama kelamaan kita akan merasakan semangat dalam solat fardu kita. La ilaha illallah. Dan kemudian antara yang disebutkan di sini adalah solat witir. Lazimkan diri dengan solat witir dan duha, iaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna, iaitu ganjil itu adalah benar. Al-witr iaitu nombor yang faman lam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak melakukan solat witir, maka dia bukan daripada golongan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Dan kalau kita merasakan ketegasan cara Rasulullah nak menekankan kepentingan solat witir ini bukan daripada golongan kami, ataupun orang yang tidak menghidupkan daripada sunnah kami, maka kita akan merasakan kepentingan daripada solat witir. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, autiru ya ahlal Quran, berwitirlah kamu wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. La tanam illa an witrin illa an takuna mutaakkid annaka satastayqidh ma sha Allah, dhabatta nafsaka wa tastayqidh qabla al-fajr wa tusalli salatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tidur sebelum kamu menunaikan salat witir, kecuali kalau kamu pasti kamu akan bangun sebelum subuh. Kalau kita pasti kita akan bangun sebelum subuh, baru kita boleh tidur. Tapi kalau tidak, Rasulullah kata jangan kamu tidur sebelum menunaikan solat witir. Maksudnya kalau kita pasti kita akan bangun sebelum subuh, maka boleh kita nak mengakhiri daripada solat witir itu. Kalau tak, bagus buat awal. Tapi untuk berjaga-jaga, kita solat witir
di awal malam sebelum tidur, kemudian bila kita bangun kita sempurnakan solat witir, ditambah lagi 2 atau 4 atau 6. Maksudnya kita dah buat 3 di awal malam, maka kita tambah lagi 2 witir, akan jadi 5, tambah 4 akan jadi 7 dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Tapi Nabi ingatkan, la tanam illa an witir, jangan tidur kecuali setelah menunaikan solat witir. Naam. Kemudian disebutkan tentang solatul duha. Disebutkan tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa beliau mengatakan, man arada tarkul ma'asi fa'alaihi bi salatil duha. Disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin meninggalkan daripada maksiat, maka hendaklah dia menunaikan solat duha. Ini merupakan perkara yang penting. Kalau kita ingin dibantu untuk meninggalkan daripada maksiat, maka hendaklah kita berusaha untuk tidak tinggalkan daripada solatul duha. Dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan, setiap sendi kita ini perlu disedekahkan, perlu dikeluarkan sedekah untuk setiap sendi kita. Dan kalau kita tak mampu untuk nak bersedekah untuk setiap sendi kita, maka cukuplah dengan menunaikan solat sunat duha 2 rakaat. Dalam hadis lain disebutkan, la faqra ma'ad duha, tidak ada kefakiran dengan solat duha. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang solat sunat duha 12 rakaat, itu merupakan bilangan yang paling sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina untuknya istana daripada emas di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang melakukan solat sunat duha ni akan mendapati keberkatan, akan mendapatkan keberkatan di dalam waktu mereka kerana menunaikan solat duha. La ilaha illallah. Keberkatan dalam waktu ni apa? Contohnya, orang lain kena buat sesuatu perkara itu dalam masa 1 jam, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkati waktu kita, maka kita dapat melakukan perkara itu mungkin dalam setengah jam, mungkin dalam 15 minit, wahakadha. Dan kita orang-orang Islam ni, kita percaya tentang keberkatan, iaitu Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkatan umur, keberkatan pada amalan, keberkatan pada ilmu, keberkatan pada setiap perkara. Maka apabila sesuatu perkara itu diberkati, maka akan bertambah manfaat yang kita akan dapat daripada perkara tersebut. Maka apabila Allah meletakkan keberkatan dalam waktu, orang sekarang ni komplain 24 jam sangat pendek, tak mampu untuk melakukan banyak perkara. Tapi apabila diberkati oleh Allah akan waktu tersebut, maka waktu yang sama yang orang komplain tak boleh nak buat banyak perkara, kita mampu baca Quran, kita mampu untuk jaga solat rawatib kita, mampu untuk jaga solat duha kita, mampu untuk jaga solat witir kita dan sebagainya. Nah, dan solat duha ini merupakan yang paling minimum kita buat 2 rakaat. Yang paling afdal adalah 12, adalah 8, dan yang paling afdal adalah 12 rakaat. La ilaha illallah. Bermulanya waktu duha ini daripada terbit matahari. Bermula waktu duha daripada terbit matahari sehinggalah tergelincir matahari kurang lebih 10 minit sebelum zuhur. Nah, kurang lebih 10 minit sebelum zuhur. Nah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan berhenti di sini dahulu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati daripada ilmu kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk kita menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan, yang kebiasaannya tidak dilakukan oleh manusia. Moga-moga dengan itu kita akan mendapat pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi daripada syahid akhirah. Dan barang siapa yang meniatkan menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana ingin menghidupkan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan diberikan, kalau dia meninggal dunia, akan diberikan pahala mati syahid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada orang-orang yang mendapat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat bahagian yang besar dalam menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita diberikan ikhlas dan kebenaran dan jujur dan istiqamah dalam melakukan setiap amalan yang kita niatkan, yang kita azamkan, dan moga-moga diberikan kekuatan
dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.